Balik ke surah 39 tadi, insyaAllah. Tak maaf ada gangguan sikit teknikal. Okay, ayat yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya. Jelas ya suara, mohon komen jelas tidak? Mohon share. Allah akan menetapkan hati orang-orang mukmin dengan kalimat yang teguh di dunia dan di akhirat. Surah Ibrahim ayat 27. Bila Allah tetapkan hati kita, terutama orang-orang mukmin, dengan kalimat yang teguh di dunia dan di akhirat. Surah Ibrahim ayat 27. Menunjukkan Allah, orang mukmin Allah tetapkan hati, tidak diselewengkan, tidak dipencongkan, sampai ke dari dunia hingga ke akhirat. Ini ketentuan kita. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari As-Sa'id Al-Musayyad dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang mukmin telah masuk ke dalam kubur, jika seorang mukmin telah masuk ke dalam kubur, maka didatangi oleh dua malaikat yang menguji dalam kubur, lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, sedang ia mendengar suara derap selipar kasut ketika kembali. Lalu ditanya oleh kedua malaikat itu, siapa Tuhanmu? Apakah agamamu? Dan siapakah nabimu? Ditanya, siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu dan siapakah nabimu? Lalu dijawab, Allah Tuhanku dan agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat itu berkata, Allah telah menetapkan, Allah yang menetapkan engkau dalam kalimat itu. Tidurlah dengan tenang hati. Itulah erti Allah menetapkan mereka dalam kalimat hak. Adapun orang kafir, zalim, maka Allah menyesatkan mereka. Mereka telah memberi petunjuk taufik pada mereka, sehingga mereka ketika ditanya oleh malaikat, siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Dan siapa nabimu? Maka jawab orang kafir atau munafik, tidak tahu. Maka itu malaikat dikatakan tidak tahu, maka langsung dipukul dengan pemukul sehingga jeritan suaranya terdengar semua yang di dalam kecuali manusia dan jin. Yakni kalau didengar oleh manusia pasti pengsan. Ini kena renung kita tuan-tuan. Bimbangnya kita dengan keadaan kubur. Beza mukmin dengan kafir. Mukmin Allah tetapkan kalimat tersebut, semuanya boleh dijawab. Yang dibimbang orang munafik, orang yang tidak mukmin, orang kafir. Sekiranya didengar bila jeritan orang yang kafir atau munafik itu diseksa oleh malaikat, bila diseksa oleh malaikat, dia akan sekiranya dari orang kafir diseksa oleh malaikat, jeritan, kalau manusia yang hidup mendengar, dia akan pingsan. Ini ditulis dalam hadis Rasulullah SAW. Abu Hazim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, bagaimanakah engkau wahai Umar jika didatangi oleh kedua malaikat yang akan mengujimu di dalam kubur, iaitu Munkar Nakir, hitam keduanya, kebiru-biruan taring keduanya,
mengguris bumi, sedang rambut keduanya sampai ke tanah, dan suara keduanya bagaikan petir yang dahsyat, dan matanya bagaikan kilat yang menyambar. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ketika itu saya cukup sedar sebagaimana keadaanku sekarang ini?" Jawab Nabi SAW, "Ya." Berkata Umar, "Jika sedemikian, maka saya selesaikan keduanya dengan izin Allah." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Umar seorang yang mendapat taufik." Bimbangnya Umar. Umar yang hebat di sisi Allah Ta'ala, di sisi Rasulullah sebagai sahabat yang rapat. Itu pun dia bimbang. Umar bimbang dengan pengertian Rasulullah SAW. Takutnya Umar. Ditanya Nabi persiapan yang sebenarnya. Nabi ceritakan keadaan Munkar dan Nakir. Kalau dibaca tadi, Munkar Nakir di dalam kubur yang akan menguji kita, diceritakan kepada Umar. Dua malaikat yang mengujimu di dalam kubur itu, Umar, Munkar Nakir, color dia, warnanya hitam kedua-duanya. Tak tahu macam mana rupa dia. Hitam kedua-duanya, kebiru-biruan taring keduanya. Ada taring mengguris bumi, warna biru, tuan-tuan, gelap. Rambut keduanya sampai ke tanah. Suara keduanya bagaikan petir yang dahsyat. Allah, tuan-tuan, cuba renung. Cuba renung yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bimbangnya Nabi. Bimbangnya Nabi bila diceritakan keadaan Munkar dan Nakir. Ada taring, ada rambut sampai ke bumi, rambut panjang sampai ke bumi, ke tanah. Taring mengguris biru, kebiru-biruan warna taring mengguris bumi. Rambut panjang sampai ke tanah. Yang hebat suara dia. Suaranya sampai dilevelkan dengan petir yang dahsyat, dan matanya bagaikan kilat yang menyambar. Allah, tuan-tuan, cuba renung, cuba fikir, cuba kenang-kenangkan kita nak menghadap dua makhluk yang hebat yang diceritakan dalam kitab ini, yang Rasulullah SAW ceritakan kepada Umar. Mata tu macam kilat yang kita lihat waktu hujan, menyambar, memancar-mancar kilat. Umar bertanya kepada Rasulullah, bila Nabi menceritakan kepada Umar, "Ya Rasulullah, apakah ketika itu saya cukup sedar sebagaimana keadaanku sekarang ini?" Umar tanya pada Nabi Muhammad SAW, adakah waktu tersebut sedarnya dia, ataupun semua orang akan sedar, memang 100% sedar? Sebab dia tahu dia sudah mati dan sedang menghadap dua makhluk yang paling hebat, yang antara yang terhebat. Itu kena renung kita. Kena renung kita, persiapan kita macam mana. Kita bimbang. Kita bimbang keadaan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Umar menanya, sedar atau tidak? Umar tanya Nabi. Nabi confirmkan, ya, betul sedar. Lalu Nabi bertanya pada Umar, "Ya Umar." Lalu Umar berkata, "Jika sedemikian, maka saya selesaikan keduanya dengan izin Allah Ta'ala." Maksudnya apa? Umar dah prepare. Umar akan prepare, selesaikan awal-awal lagi dengan keadaan itu. Keadaan awal lagi di dunia. Maknanya kena renung kita, tuan-tuan. Kena renung kita, persiapan kematian tu ada. Persiapan untuk menghadap satu lagi kehidupan. Umar pun bimbang hadap apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda SAW, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Umar seorang yang mendapat taufik." Allah dah bagi petunjuk pada Umar keadaan sebenarnya besok di akhirat, waktu di
kubur, waktu di alam kubur. Abu Laits berkata, saya telah diberitahu oleh Abul Qasim bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Shabazi dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, tiada seorang yang mati melainkan ia mendengar apa yang didengar oleh semua binatang kecuali manusia. Dan andai kata ia mendengar, pasti pengsan. Dan bila dihantar ke kubur, maka jika soleh, iaitu yang baik, berkata, segerakanlah aku. Andaikan kamu mengetahui apa yang di depanku daripada kebaikan, nescaya kamu akan menyegerakan aku. Dan bila ia tidak baik, maka berkata, jangan disegerakan. Andaikan kamu mengetahui apa yang di depanku daripada bahaya, nescaya kamu tidak akan tergesa-gesa. Kemudian jika telah ditanam dalam kubur, didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, datang dari arah kepalanya, maka ditolak oleh sembahyangnya. Syaratnya jaga solat. Tu sebab tu solat tu paling hebat. Jadi bekal, jadi perisai kita untuk dalam liang lahat. Allah Tuhan. Jaga solat kita. Ditolak bila datang malaikat yang hitam kebiru-biruan itu, datang dari arah kepalanya, maka ditolak oleh sembahyangnya. Tidak boleh datang dari arahku, sebab ada kalanya ia semalam tidak tidur kerana takut dari saat yang seperti ini. Lalu datang dari bawah kakinya. Maksudnya tidak tidur tu, dia tidak tidur waktu malam. Dia mengenangkan nasibnya waktu di dalam kubur yang akan datang yang gelap. Apa dia buat? Dia sujud dengan Allah Ta'ala. Tak tidur dia. Bangun dia. Tidur, tapi dia bangun untuk menghadap Allah Ta'ala. Mohon dijauhkan ni cerita yang di dalam kubur sekarang. Hingga tak tidur kerana takutkan kerana saat yang seperti ini. Lalu datang dari bawah kakinya, maka ditolak oleh baktinya kepada kedua orang tuanya. Jangan datang dari arahku kerana ia biasa berjalan tegak kerana takut di saat yang seperti ini. Waktu datang pula belah kaki, ditolak pula dengan amalan dia, dengan kedua ibu bapa dia. Tuan, itu satu lagi bekal, satu lagi perisai orang yang menjaga kedua ibu bapanya. Dia jadi bekal, jadi perisai untuk menghadap malaikat yang datang daripada kakinya. Jangan datang dari arahku kerana ia biasa jalan tegak kerana takutkan pada saat seperti ini. Lalu datang dari kanannya, maka ditolak oleh sedekah. Tak dapat kaki, dia datang belah kanan jenazah tersebut. Belah kanan pun ada perisai, tuan-tuan. Apa perisainya? Perisainya ialah bab sedekah. Dia tak berhenti bab sedekahnya. Miskin pun dia bersedekah, kaya pun dia bersedekah. Allah, tuan-tuan. Hebatnya bab sedekah, bab infak, rupanya jadi perisai di sebelah kanan datangnya malaikat yang nak menyoalnya. Tidak boleh datang dari arahku kerana ia biasa bersedekah kerana takut keadaan saat ini. Lalu ia datang dari kirinya, maka ditolak oleh puasanya. Jangan datang dari arahku kerana ia biasa lapar dan haus kerana takut dari saat seperti ini. Allah, kanan tak boleh, kiri pula datang. Ada pula perisai dari puasa sahabat tersebut. Sebab tu jangan main dengan bab puasa. Hebatnya puasa. Perisai juga waktu dalam kubur nanti. Cuba renung, cuba fikir, tuan-tuan. Bab puasa bukan saja nak puasa, bukan saja nak kurus badan. Tak, masuk ke dalam liang lahat, puasa juga jadi perisai kita. Kemudian datang pula, jangan datang di arahku kerana ia biasa lapar dan haus kerana takut keadaan saat ini. Lalu ia dibangunkan bagaikan dibangunkan dari tidur. Akhirnya dibangunkan dari baringan tersebut. Lalu ditanya,
Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang membawa ajaran kepadamu itu? Ia bertanya, siapakah itu? Dijawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Tapi syaratnya kenallah Rasulullah. Ya, waktu dia hidup dia masih terus memuja Nabi. Dia mengenal Nabi. Dia tahu sirah Nabi. Dia tahu detail pasal Nabi. Ya. Akhirnya dia jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab, saya bersaksi bahawa ia utusan Allah. Lalu berkata kedua malaikat itu, engkau hidup sebagai orang mukmin dan mati juga mukmin. Lalu diluaskan kuburnya dan dibukakan baginya segala kehormatan yang dikurniakan Allah kepadanya. Semoga Allah memberi kita taufik dan dipelihara serta dihindarkan daripada hawa nafsu yang menyesatkan kita, dan menyelamatkan kami dari siksa kubur. Kerana Nabi SAW juga berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Allah ni bukan kita je, Nabi yang Nabi dijamin Allah Ta'ala ataupun menyelamatkan, mohon kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Ta'ala dari siksa kubur. Kita jangan biar kita sampai hilang, tergadai masa kita, tergadai dengan Allah Ta'ala masa kita, akhirnya kita diseksa dalam kubur. Aisyah radhiyallahu an berkata, saya dahulunya tidak mengetahui adanya seksa kubur sehingga datang kepadaku seorang wanita Yahudi meminta-minta dan sesudah beri ia berkata, semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Maka saya kira keterangan itu termasuk tipuan kaum Yahudi. Aisyah pun tidak yakin. Lalu saya ceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberitahu kepadaku bahawa siksa kubur itu hak benar. Maka seharusnya seorang Muslim berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan bersiap sedia untuk menghadapi kubur dengan amal yang soleh. Sebab selama ia masih hidup, maka Allah telah memudahkan baginya segala amal soleh. Sebaliknya, bila ia telah masuk ke dalam kubur, maka ia akan ingin kalau dapat diizinkan untuk melakukan satu kebaikan saja, tetapi tidak diizinkan, sehingga sangat menyesal semata-mata. Kerana itu, seorang yang berakal harus berfikir dalam hal orang-orang yang telah mati. Kerana orang-orang yang telah mati itu, mereka sangat ingin kalau dapat bersembahyang sekurang-kurangnya 2 rakaat, berzikir dengan tasbih, dengan tahmid dan tahlil, sebagaimana ketika di dunia, tetapi tidak diizinkan. Lalu mereka hairan pada orang-orang yang masih hidup membazir waktu luang dalam permainan, kelalaian semata-mata. Saudaraku, jagalah dan siap-siapkanlah harimu, sebab ia sebagai pohon kekayaanmu. Selama engkau memperhatikan pohon kekayaanmu, maka mudah bagimu mendapat atau mencari untung laba. Sebab kini dagangan akhirat agak sepi dan tidak laku. Ini penulis menasihatkan kita. Ya. Ceritakan tadi awal, Aisyah pun awalnya tidak percaya. Bila dia bersedekah kepada kaum Yahudi itu meminta-minta dia bersedekah dengan Yahudi, lalu Yahudi itu mendoakan, ya, mendoakan semoga Allah melindungi Aisyah dari siksa kubur. Aisyah ragu, akhirnya bertanya pada Rasulullah SAW. Nabi membenarkan apa yang wanita Yahudi itu cakap, memang betul ada bab siksa kubur. Seharusnya orang Muslim cari jalan untuk berlindung kepada Allah dalam siksa kubur. Ya, kalau boleh lari daripada siksa kubur. Bersiap sedia untuk menghadapi kubur dengan amal soleh.
Itu sebenarnya bekal kita, senjata kita, perisai kita untuk menghadapi bab kubur nanti, untuk mengelakkan, untuk mengecualikan kita daripada seksa kubur. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bila buat amal yang soleh, memudahkan baginya segala amal yang soleh, maka kubur tak jadi masalah. Sebaliknya, bila telah masuk kubur, maka dia inginkan kalau boleh diizinkan untuk melakukan satu kebaikan saja, tetapi tidak diizinkan. Allah tuan-tuan, bila dah masuk saja kubur, baru nak terasa bersedekah, baru nak terasa bersembahyang solat sunat, baru mau nak terasa menyesal tak sudah masa yang Allah bagi tak nak buat, baru menyesal tidak kuliah, tidak mencari ilmu untuk menghadapi kubur. Akhirnya sesal tak sudah, akhirnya ni sampai meraung meminta Allah Ta'ala, benarkan aku ya Allah untuk aku solat sunat. Akhirnya tak diizinkan. Pasal apa? Orang putih kata games over. Maksudnya kena renung. Habis, masa dah habis. Masuk kubur tu tak ada bab solat, tak ada bab sedekah, tak ada bab yang nak buat kebajikan ataupun ibadat. Kena renung tuan-tuan. Inilah masanya Allah bagi peluang. Dengan keadaan masa yang kritikal sekarang ni, lagi hebat Allah uji. Maksudnya jangan biarkan masa itu berlalu. Biarkan umur kita habis, biarkan badan sihat-sihat kita habis, harta kita habis, ilmu yang kita mengaji pun kita biarkan juga. Akhirnya masuk ke kubur tanpa amal apa yang kita nak bawa. Jangan kita sesal tidak, tak sudah nanti. Dapat peluang berzikir, teruskan berzikir, kata Rasulullah SAW. Tu sebab tu cari jalan. Orang yang berakal harus berfikir dalam hal orang-orang yang telah mati. Yang berakal ni guna akal betul-betul, berfikir betul ke bab kematian. Bila tahu, yakin dengan bab kematian, tak ada buang masa lagi, yang telah mati, ingin kalau sembahyang 2 rakaat tu dapat. Dah diceritakan, kita dah tahu. Jangan buang masa, jangan biarkan masuk. Maksudnya apa ni? Dipesan kita jangan buang masa, solatlah sunat, kalau boleh berzikir diteruskan. Ni dalam keadaan kritikal kita ni sekarang ni, dalam keadaan wabak macam-macam. Jangan berhenti bab zikir tuan-tuan. Teruskan dengan zikir, tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita. Macam mana kita buat, macam mana kita teruskan. Sebab dengan zaman sekarang ni, zaman nak cari keberkatan, bukan nak cari keuntungan dunia sebenarnya. Yang penting sekarang ni dah lockdown dah. Bila dah lockdown ni, kita kena bimbang masa yang ada terlampau sedikit. Masa yang Allah bagi ni, peluang kita ni sekarang terlampau sedikit. Dibimbangi kemungkinan habis masa, gelap segelap-gelapnya, dah lah tak boleh masjid, tak boleh ke surau. Apa yang kita nak buat? Maknanya kita gunakan masa kita seberkat-berkatnya. Jangan dilepaskan peluang. Jangan dihabiskan masa kita dengan yang sia-sia. Nulis menyatakan, saudaraku, jagalah dan siap-siapkanlah harimu, sebab ia sebagai pohon kekayaanmu nanti. Selama engkau memperhatikan pohon kekayaanmu, maka mudah bagimu mendapat ataupun mencari untung laba. Sebab kini dagangan akhirat agak sepi. Zaman sekarang ni, bab akhirat kadang-kadang susah nak ditunjulkan ataupun nak didagangkan. Sepi, orang tak pandang. Orang tak pandang akhirat kita. Jangan dibiarkan. Ditulis penulis ni, dagangan akhirat agak sepi dan tidak laku, kata penulis. Kerana itu rajin-rajinlah engkau mengumpulkan sebanyak mungkin daripadanya.
Sebab akan tiba masa dagangan itu sangat berharga. Sebab pada saat ia berharga, maka engkau tidak akan dapat mencari ataupun mencapainya. Sekarang tak perasan, sekarang tak rasa. Yang kita bimbang, kita akan terasa tak sudah. Menangis pun tak habis. Habis menangis, darah pun tak jadi apa. Pasal apa? Masa tu dah habis dah. Yang sekarang masih lagi kita ada peluang. Walaupun dalam keadaan kritikal, walaupun dalam keadaan COVID dan macam-macam, kita masih lagi ada peluang untuk teruskan berdagang dengan, berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga bab masa yang berharga, maka engkau tidak akan dapat mencari esok dan atau mencapai. Kami mohon semoga Allah memberi taufik ataupun bersiap-siap menghadapi saat kebaikan dan jangan sampai menjadikan kami dari golongan yang menyesal sehingga ingin kembali ke dunia tetapi tidak diizinkan. Juga semoga Tuhan memudahkan atas kami sakaratul maut dan kesukaran kubur. Demikian pula dengan semua kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, maknanya habis dah bab tu, hanya kena cari jalan tuan-tuan. Tak boleh buang masa, tak boleh main-main. Jangan kita zalimi diri kita sendiri. Ya, jangan kita zalimi diri kita sendiri. Bila penulis tu mengingatkan kita, jangan kita menzalimi diri kita. Ada dalam kitab ni, ya, dituliskan ada bab manusia sering, ya, menzalimi diri sendiri. Antaranya saya nak share sikit malam ni, ya, ada 10, ya, 10 keadaan manusia yang menzalimi diri dia sendiri. Dia tak hendak langsung memikirkan. Tu kena renung kita. Antara kezaliman yang kita lakukan ialah seorang yang berdoa. Ada 10 saya dicatatkan ini. Seorang yang berdoa, 10 daripada bab kezaliman ataupun kekejaman yang berlaku antara kita. Yang pertama, seorang yang berdoa untuk dirinya sendiri dan tidak mendoakan anak-anaknya ataupun kaum mukminin. Tu. Jangan. Kita kalau boleh doakan untuk semua, ya, daripada keluarga kita sampailah semua kaum muslimin dan muslimat. Tu. Sebab tu kita ada sembah, kita doa mesti ada na di ujung tu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Seluruh mak bapak kita, keluarga kita, semua kita doakan. Jangan kita zalim doa untuk diri sendiri saja. Jangan kedekut sangat berdoa ni, doa ni. Maksudnya bila nak tidur pun kita ampunkan, kita minta ampun Allah. Kita doakan juga orang-orang yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mesti untuk semua orang kaum mukminin, semua kerabatnya, semua untuk anak-anak. Tu zalim, jangan kita buat kekejaman. Yang kedua, seorang yang pandai membaca Al-Quran tapi tiap hari tidak membaca 100 ayat. Itu pun dikategorikan zalim. Dia tahu tajwid, dia tahu bab hukum hakam Quran. Yang lagi hebat dia tahu tarannum. Yang lagi hebat dia hafal Quran. Semua ayat, semua surah dia hafal. Tapi dikatakan di sini, siapa yang pandai membaca Quran tapi tiap hari tidak membaca 100 ayat, dia dikategorikan dengan dalam keadaan kekejaman, kezaliman, bukan dengan orang lain, dengan diri dia sendiri. Allah, jangan kita berlaku zalim pada diri kita sendiri. Yang kedua, seorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak sembahyang 2 rakaat. Allah, dah masuk dah rumah Allah Ta'ala, dah masuk dah surau, dah masuk dah masjid, tapi duduk saja,
Bila sekarang dah tak boleh masuk masjid, macam mana? Sesal, memang terlalu sesal. Habis dah pahala yang nak buat di masjid tu dah tak ada. Nak berjemaah tak ada. Nak apa lagi, nak sembahyang sunat pun tak dapat. Memang tak dapat. Sekarang sesal. Pasal apa? Kemungkinan waktu sebelum ini, sebelum PKP, kita zalim. Masuk masjid, buang air, keluar balik. Tak hendak pun sujud di atas masjid. Tumpang buang air je. Zalim. Dengan orang lain tak zalim, dengan diri sendiri dia zalim. Menyesal dia sesal. Waktu bila? Macam tadi dikatakan, tengah dalam liang lahat, baru dia sesal. Kenapa aku tak solat sunat dahulu? Tu sesal tak sudah. Kenapa? Dia melakukan kezaliman waktu dia hidup. Dah masuk masjid, tak nak tahiyatul masjid. Apalagi nak itikaf, niat itikaf. Sekarang Allah bagi peringatan, Allah bagi kita tak boleh buat apa benda pun di kawasan masjid. Ni peringatan yang amat hebat zaman akhir ini. Tu kezaliman yang ketiga. Yang keempat, seorang yang berjalan melalui perkuburan kemudian tidak memberi salam dan mendoakan ahli kubur pun dikategorikan zalim. Sepatutnya memberi salam, kemudian bab mendoakan ahli kubur. Tak lalu macam tu je. Dia terus pergi ke kubur mak dia, kubur atuk dia, ke kubur nenek dia. Tak masuk pintu gate kawasan kubur, tak dibagi salam pun. Keluar pun tak didoakan pun orang yang di kawasan kubur. Walhal dia akan jadi penghuni kubur tersebut. Itu yang kubur tu dipanggil kampung baru. Jangan ingat. Jangan duduk taman je. Satu hari sampai masa, cukup masa, kita akan masuk satu kampung, satu taman yang baru. Apa dia? Kubur. Janganlah kita nak sombong. Sebab tu kita lalu kawasan tu bagi salam dan doa untuk ahli kubur. Hujung doa tu, nanti aku pun akan jadi ahli kampung ini. Itu yang panggil kampung baru ataupun taman baru. Apa dia? Kubur, kawasan kubur. Jangan, itu zalim. Zalim tidak mendoakan orang di kawasan kubur. Yang kelima, seorang yang sampai di suatu kota pada hari Jumaat kemudian tidak sembahyang Jumaat. Ini pun zalim. Tu hati-hati bila nak musafir waktu hari Jumaat. Kena hati-hati, jangan dibiarkan kita melakukan kezaliman sampai tak tahu nak merancang masa. Sebab tu nak musafir hari Jumaat, kena rancang betul-betul masa kita, dibimbangi kita tak sempat nak solat Jumaat. Yang keenam, seorang yang didatangi daerahnya, didatangi oleh seorang alim, tiba-tiba tidak mahu belajar apa-apa kepadanya. Pun sama juga, baru ada sesal yang tidak sudah. Bila masuk bab COVID, bila masuk bab zaman pandemik, bila masuk wabak, akhirnya tak boleh ke masjid, tak boleh ke surau, baru sesal tak sudah, tak boleh pergi kuliah offline. Tak laki nak sanad, dah tak boleh lagi lah. Akhirnya kuliah sekarang online. Ini kita tengah buat, alhamdulillah ada peluang lagi. Tapi yang lagi hebat ialah di masjid ataupun di surau. Dia tahu dia jahil, dia tahu dia tak tahu bab agama, dia tak nak mengaji. Tiba-tiba datang ahli agama, datang ulama, datang tok guru, tapi dia tak nak pergi. Dia tak nak pergi, dia didatangi orang alim, dia tak mau belajar apa-apa kepadanya. Dia tak belajar langsung, dia jahil pula tu. Dia dikategorikan zalim. Bukan orang lain, dengan diri dia sendiri. Yang ketujuh, dua orang yang bertemu di perjalanan dan masing-masing tidak saling mengenal ataupun bertanyakan nama kawannya itu, pun dikategorikan zalim. Namalah duduk taman tu, duduk kampung tu, hari-hari salam pun tak tahu nama. Zalim betul. Pasal dia tak nak ambil tahu jiran dia siapa, dia tak ambil tahu lorong tu lorong siapa, dia tak ambil tahu jiran.
sahabat ataupun teman. Bertahun dah duduk taman tapi tak kenal nama, tak kenal siapa. Akhirnya dipanggil zalim juga. Seorang yang ke-8, seorang yang dijemput dalam pada jamuan tiba-tiba tidak datang pun dikategorikan zalim. Dah dijemput dah, di WhatsApp dah dijemput, datang ke rumah lagi untuk kenduri kahwin atau kenduri jemputan tahlil ataupun dah dijemput, tak pergi juga dia zalim. Kecuali ada sebab-sebab yang terbaik baru dia boleh tak dikategorikan zalim. Yang ke-9, pemuda yang tidak bekerja dan tidak mahu belajar ilmu dan kesopanan, itu pun dikategorikan. Muda lah, masih muda lagi, tak ada kerja pula, menganggur, tak hendak pula belajar, asyik melelong, asyik membuang masa, akhirnya itu dipanggil ataupun dikategorikan dengan zalim. Itu tak nak bab jaga kesopanan, tak ada jaga bab adab, tak nak mengaji bab ilmu dan mengaji bab kesopanan, dia dikategorikan zalim. Akhir sekali, kezaliman yang ke-10, seorang yang kenyang sedang dia tahu bahawa jirannya lapar tetapi tidak diberi dari makanannya, itu pun dikira zalim. Dengan keadaan semasa sekarang, ramai orang susah, ramai yang perlukan, ramai pondok yang perlukan infak, ramai yang perlukan makanan, kita tak cakna dengan keadaan semasa, kita dipanggil zalim. Kita zalim diri kita sendiri, kita zalim kepada orang lain. Kita selesa makan, kita selesa minum, kita selesa duduk di rumah, tapi kita tak tahu ada yang tak selesa di jiran kita, di lorong kita ataupun di kawasan kita, di negara. Kita sibuk dengan keselesaan kita, akhirnya kita dipanggil zalim. Tuh, 10 kezaliman yang dilakukan oleh kita kemungkinan. Jangan sampai ke tahap tu dibimbangi, kita tak terdaya nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dah hampir isyak, insyaAllah. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita dapat bawa menghadap Allah Taala, yang terbaik semuanya datang daripada Allah Taala. Kita akan sambung esok dengan bab baru, iaitu InsyaAllah bab baru, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. InsyaAllah yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah siapa-siapa yang berminat dengan bab kurban dengan tahfiz Sulaimaniyah, boleh kontak Ustaz di Facebook Ustaz. InsyaAllah 0166819176 yang masih dibuka peluang untuk tahfiz Sulaimaniyah, tahfiz Sulaimaniyah Turki, cawangan di Kajang. InsyaAllah untuk target ada 150 ekor tahun ni. Tujuannya lah daging-daging kurban tu untuk digunakan pada budak-budak tahfiz Sulaimaniyah. Dia orang tak beli makanan di luar, dia makan daging yang ditakbirkan, disebut nama Allah Ta'ala. InsyaAllah siapa yang minat masih lagi dibuka peluang untuk daripada Ustaz. InsyaAllah boleh kontak WhatsApp ataupun Facebook chat, boleh kontak Ustaz insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anish syarri bina wa khliya wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Tahassanna bizil wajjabar wa tasamna malakul allazi la yamut isrifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasifu suwaillah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la yati bil hasanati Allah.
Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.